Assalamualaikum. Nama saya Nomulira binti Zakaria, nama matrik 260800. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu yang bertajuk pengurusan pengetahuan. Pengurusan pengetahuan ialah satu proses di mana perusahaan bisnes mengumpul, mengatur, berkongsi atau menganalisis pengetahuan dengan cara yang lebih mudah untuk diakses oleh pekerja. Pengetahuan ini termasuk sumber teknikal, soalan lazim, dokumen, latihan dan kemahiran orang di dalam syarikat tersebut. Pengurusan pengetahuan melibatkan pelompongan data dan beberapa kaedah operasi untuk menolak maklumat kepada pengguna untuk menggunakan atau untuk memudahkan diakses sistem tersebut. Cabaran memilih sistem pengurusan pengetahuan adalah untuk membeli atau membina perisian yang sesuai dengan konteks rancangan keseluruhan dan mengelakkan pekerja menggunakan sistem atau berkongsi maklumat. Berdasarkan kajian ini, Dr. Arun, dia mengatakan meningkatkan kecekapan organisasi dan menyimpan pengetahuan dalam bentuk yang mudah diakses adalah matlamat utama dalam pengurusan pengetahuan. Pengurusan pengetahuan bertujuan untuk meletakkan maklumat yang betul di hadapan seseorang pada masa yang sesuai. Ini dilakukan dengan menangkap dan menyusun pengetahuan dalam sistem pengurusan pengetahuan untuk menangani tugas dan projek perniagaan tersebut. Means that pekerja tu boleh berkongsi ilmu yang dia ada dengan pekerja-pekerja lain dalam satu syarikat tu. Means that bukan dia seorang saja tahu benda yang apa yang dia buat. Dengan pengurusan pengetahuan ni, dia boleh menyebarkan pengetahuan yang dia ada kepada semua pekerja di dalam syarikat tersebut. So, untuk menambahbaikkan proses atau teknologi ini, pemilik syarikat atau pemilik company tersebut bolehlah menggunakan sistem pengurusan pengetahuan dengan lebih baik. Sejarah pengurusan pengetahuan. Apabila internet muncul, organisasi di waktu tersebut dengan cepat menyedari bahawa intranet subset dalam intranet adalah alat yang hebat untuk menjadikan maklumat boleh diakses dan berkongsi di kalangan unit organisasi mereka yang tersebar secara geografik. Produk baru ini dinamakan sebagai konsep pengurusan pengetahuan. Yang pertama kali digunakan dalam konteks McKinsey pada tahun 1987 untuk kajian dalaman mengenai pengendalian dan maklumat mereka. Objektif utama pengurusan pengetahuan adalah untuk memperdalamkan komunikasi di dalam syarikat atau organisasi agar maklumat yang dapat disampaikan atau diterima dengan lebih efektif. Peranan pengurusan pengetahuan adalah untuk mewujudkan keupayaan bagi organisasi mewujudkan kesedaran situasi yang cemerlang dan seterusnya membuat keputusan yang betul. Pengurusan pengetahuan ialah satu disiplin yang menggalakkan pendekatan bersepadu untuk mengenal pasti, menangkap, menilai dan mendapatkan semua aset perusahaan. Aset ialah pengkalan data, dokumen, dasar, prosedur dan kepakaran dan pengalaman yang tidak dapat diakses atau dikenakan pasti sebelum ini oleh pekerja tersebut. Komponen pengurusan pengetahuan terbagi kepada 4. Yang pertama adalah pengurusan kandungan, kedua lokasi kepakaran, ketiga pengajaran dan keempat adalah komuniti amalan. Komuniti amalan dia dalam kata lain adalah
Communication of practices. Okey, saya akan terangkan satu demi satu. Pengurusan kandungan, dia adalah penyediaan data dan maklumat organisasi kepada ahli organisasi melalui papan terbuka portal dengan menggunakan sistem pengurusan kandungan. Pengurusan kandungan kadang-kadang dikenali sebagai pengurusan kandungan perusahaan, iaitu bahagian pengurusan yang paling jelas dan segera disampaikan. Benda ni yang dikerap digunakan oleh Departmen Carian Perusahaan dalam sesebuah syarikat tersebut. Hak kedua ialah lokasi kepakaran. Memandangkan pengetahuan ada pada manusia, selalunya cara terbaik untuk memperolehi kepakaran yang perlukan ialah berbincang dengan pakar. Mesti orang bawahan akan selalunya diskus dengan orang atasan untuk dapatkan info ataupun apa-apa yang patut diperdapatkan. Okey. Dalam lokasi kepakaran ini, dia terbagi pada 3 sumber, iaitu sumber untuk membekalkan data bagi sistem pencarian kebakaran, iaitu resume pekerja, pengenalan diri bagi bidang-bidang kebakaran, dan analisis algoritma komunikasi elektronik daripada seseorang kepada pekerja. Dan yang ketiga, pengajaran. Pangkalan data pengurusan pengetahuan ialah pangkalan data yang cuba menangkap dan menjadikan pengetahuan boleh diakses, dan ia biasanya pengetahuan cara melakukan yang telah diperoleh secara operasi dan biasanya tidak akan ditangkap secara eksplisit. Penekaan ini adalah untuk menangkap pengetahuan yang tertanam dalam kepakaran peribadi dan menjadikan ia sebagai eksplisit. Okay. Yang keempat adalah komuniti amalan. Komuniti amalan dalam kata lain iaitu community of practices. Community of practices adalah satu kumpulan individu yang mempunyai minat yang dikongsi bersama berkumpul secara peribadi atau secara maya untuk bercerita atau berkongsi untuk membicarakan masalah dan peluang yang dapat adalah dalam organisasi kecil, perbualan di sekitar penunjuk ialah paling rendah dan remeh, tetapi dalam organisasi yang lebih besar ia lebih geografik. Situasi itu adalah paling penting untuk menyebarkan pengetahuan yang dapat ada. Jenis-jenis pengurusan pengetahuan terbagi kepada 3 jenis pengetahuan, iaitu pengetahuan eksplisit, pengetahuan tasik dan pengetahuan terbenam. Pengetahuan eksplisit dirujuk sebagai pengetahuan yang sedia ada. Jenis pengetahuan ini yang paling mudah untuk dikendalikan oleh sistem pengurusan pengetahuan yang sangat berkesan untuk memudahkan penyimpanan, pengambilan dan juga pengesuaian dokumen ataupun teks. Cabaran terbesar dengan pengurusan pengetahuan eksplisit adalah serupa dengan maklumat, memastikan orang ramai mempunyai akses kepada apa yang mereka perlukan. Mereka juga perlu mengetahui bahawa pengetahuan penting disimpan dan juga pengetahuan ini perlu disemak dan dikemaskini atau dibuang. Ramai ahli teori menganggap pengetahuan eksplisit ini lebih kurang penting. Hak kedua ialah pengetahuan tasik. Pengetahuan tasik ini adalah asalnya ditarikh oleh Polanyi pada tahun 1996. Dirujuk sebagai pengetahuan dalaman dan merujuk kepada pengetahuan yang intuitif, sukar untuk ditarikhkan sebagai besarnya daripada ia berasaskan daripada pengalaman. Pekerja sukar untuk berkomunikasi di dalam konteks pengetahuan ini kerana ia berakar umbi daripada penglibatan. Pengetahuan tersirat juga dianggap sebagai sumber pengetahuan yang paling berharga dan juga paling berkemungkinan membawa kepada kejayaan dalam organisasi. Sistem pengurusan pengetahuan mempunyai masa yang sangat sukar untuk dikendalikan dalam sistem jenis pengetahuan ini.
Pengetahuan tersirat adalah terdapat dalam minda pihak kepentingan manusia yang merangkumi kepercayaan budaya, nilai, sikap, model, mental dan juga sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan terbenam. Pengetahuan terbenam merujuk kepada pengetahuan yang terkunci dalam proses, produk, budaya, rutin dan struktur. Pengetahuan terbenam sama ada secara formal seperti insentif pengetahuan, pengurusan untuk memformalkan rutin ataupun faedah tertentu. Cabaran dalam menguruskan pengetahuan terbenam berbeza dan selalunya berbeza daripada pengetahuan yang terkandung. Disebabkan oleh kesukaran menguruskan pengetahuan terbenam, dengan berkesan firma yang berjaya mungkin menikmati kelebihan daya saing yang ketara. Pengetahuan terbenam ditemui dalam peraturan proses manual budaya organisasi atau kod kelakuan. Ia adalah adat penting untuk pengetahuan walaupun pengetahuan terbenam boleh wujud dalam sumber eksplisit tetapi pengetahuan itu sendiri tidak eksplisit. Untuk berjaya, pemimpin perniagaan perlu memahami cara pengetahuan berfungsi lebih dahulu. Secara ringkasnya, terdapat dua jenis pengetahuan yang utama iaitu eksplisit dan juga tersirat. Pengetahuan eksplisit boleh mudah dinyatakan, diukur, dikod atau dikongsi. Pengetahuan tersirat adalah lebih sukar untuk dihuraikan. Ia tidak ketara bermula daripada cerapan yang diperolehi kerana ia daripada pengalaman seseorang ataupun kepakaran yang terkumpul. Selain daripada jenis-jenis pengetahuan, setiap organisasi perniagaan juga perlu mengetahui jenis-jenis sistem pengurusan perniagaan yang boleh digunakan untuk meningkatkan kepentingan dalam kalangan pekerja. Yang pertama, sistem pengurusan pengetahuan keseluruhan perusahaan. Ia memberikan manfaat penting untuk mengekalkan produktiviti organisasi dan memperkemaskan kerja. Kelebihan penting sistem demikian ialah membenarkan organisasi menyasarkan proses perniagaan dan bukannya data. Ia meningkatkan kecekapan di peringkat pentadbiran yang membantu perniagaan dalam mengurangkan kos pengeluaran sebab dia dah tolong untuk menyampaikan pengetahuan yang patut mereka ada. Yang kedua, sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan ialah sistem yang menawarkan pengurusan pengetahuan di seluruh perusahaan. Ia memberi tumpuan kepada sistem yang berbeza. Subsection, sistem ini memberi atau mungkin terdiri daripada pangkalan data pengetahuan ataupun graf pengetahuan. Yang ketiga, teknik pintar. Syarikat boleh menggunakan kecerdasan buatan untuk menangkap atau mengekalkan pengetahuan tersirat. Ia juga boleh membantu untuk penemuan pengetahuan, menjana penyelesaian kepada isu tepat ataupun yang besar untuk dianalisis oleh manusia sendiri. Kecerdasan buatan tidak mempunyai keluasan. Keluasan kecerdasan manusia dan juga flexibility, tetapi ia boleh digunakan untuk mengkodifikasikan atau melanjutkan pengetahuan organisasi. Proses di dalam pengurusan pengetahuan dibahagikan kepada 4 proses iaitu penemuan, penangkapan, perkongsian, aplikasi pengetahuan. Yang pertama, penemuan pengetahuan. Pengetahuan perlu ditemui sebelum digunakan, merujuk kepada membangunkan pengetahuan tersirat dan eksplisit baru daripada data yang mentah. Contohnya, proses yang biasa digunakan untuk menemukan pengetahuan iaitu tinjauan, soal selidik, temu bual individu, temu bual kumpulan dan pemerhatian. Yang kedua, penangkapan pengetahuan. Penangkapan pengetahuan ialah sebahagian daripada pengurusan pengetahuan yang berurusan dengan mendapatkan semula pengetahuan eksplisit ataupun tersirat yang terdapat dalam
orang, artifak ataupun entiti organisasi. Pengetahuan tersirat ditangkap daripada pekerja melalui pengeksportan data atau melibatkan dokumentasi. Yang ketiga, perkongsian pengetahuan. Perkongsian pengetahuan mempunyai sebahagian besar pengetahuan eksplisit ataupun tersirat adalah satu pembaziran jika mereka tidak boleh berkongsi untuk digunakan. Pengetahuan yang dikongsi adalah pengetahuan yang lebih efektif yang boleh digunakan secara meluas di dalam organisasi sebab benda ni adalah daripada pengalaman mereka. Mereka kongsikan pengalaman mereka. Okey, yang keempat adalah aplikasi pengetahuan. Ia ditemui, ditangkap atau dikongsi perlu digunakan untuk memanfaatkan perniagaan. Segala usaha pengurusan pengetahuan gagal sekiranya aplikasi atau pelaksanaan itu tidak berkesan. Kepentingan sistem pengurusan pengetahuan di dalam pengurusan organisasi bisnes berkontemporari. Dia terbahagi kepada A. Memperbaiki proses pembuatan keputusan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menggalakkan inovasi dan juga perubahan budaya. Yang keempat, mencepatkan akses kepada pengetahuan dan juga maklumat. Yang kelima, mengelakkan usaha yang berlebihan. Yang keenam, mempercepatkan penghantaran pelanggan. Yang ketujuh, merangsang pertumbuhan. Yang pertama maksudnya pekerja tu boleh menggunakan atau dia boleh memperbaiki proses dia untuk mendapatkan keputusan yang dia hendak membuat. Yang kedua pula tu daripada perkongsian tu mereka perlu meningkatkan apa-apa yang patut mereka meningkatkan. Yang keempat, menggalakkan inovasi. Mereka sentiasa perlu buat satu inovasi yang terbaru atau membuat perubahan budaya supaya pelanggan ataupun customer-customer lain tidak lari. Yang keempat, mereka perlu bila mereka dah dapat bila mereka dah dapat informasi itu, mereka perlu mencepatkan akses. Kalau tidak, ia akan jadi satu yang tidak efektif untuk merangsang pertumbuhan itu. Kesimpulannya, pengurusan pengetahuan ialah aktiviti yang diamalkan oleh perusahaan di seluruh dunia. Dalam proses pengurusan pengetahuan, perusahaan bisnes dapat mengumpul maklumat secara komprehensif menggunakan banyak kaedah dan alat. Kemudian maklumat yang dikumpul, disusun, disimpan, dikongsi dan dianalisis menggunakan teknik yang tepat. Analisis maklumat tersebut biasanya akan berdasarkan sumber dokumen orang dan kemahiran mereka. Maklumat yang dianalisis dengan betul kemudian akan disimpan sebagai pengetahuan perusahaan. Pengetahuan ini kemudiannya digunakan untuk aktiviti atau membuat keputusan dalam organisasi dan melatih kaki tangan baru. Ia adalah satu kemestian untuk mempunyai pendekatan pengurusan yang sistematik di semua peringkat atau bidang perusahaan yang hasil terbaik. Tidak sukar lagi untuk melaksanakan pengurusan pengetahuan merentas perniagaan anda, terutamanya dengan kehadiran perisian asas pengetahuan atau alat automatisasi dengan ciri seperti pengurusan dokumen, pengurusan kandungan, pangkalan data, gudang data, rangkaian dan juga sosial. Dengan menggunakan sistem ini, takkan lagi susah bila orang yang sepatutnya handle tiba-tiba tiada di situ, so that orang lain boleh handle benda-benda tu bila orang yang sepatutnya tak ada. Itu adalah pengurusan pengetahuan di sini. Setakat ini sahaja sharing saya untuk pengurusan pengetahuan. Sekian, terima kasih.